wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kuliah kena pakai mask ke? Ha? Boleh buka? Kuliah di sini dah mula dah sebelum hari ni. Isnin, Selasa, Rabu. Isnin siapa kuliah? Ustaz Azian. Dia pakai. Selasa? Siapa semalam? Ustaz Rahim Nasir. Oh, dia tak pakai. New norm kan? The new norm. New norm, new expectation. Malam tadi saya ada program dengan doktor pakar kanak-kanak. Doktor pakar pediatrician apa? Pediatrician. Dia kata new norm mesti new expectation kepada anak-anak kita. Kita tak boleh compare. Kakak kau dulu masa umur ni dah boleh buat ni. Kena ada new expectation. Kalau yang sekarang ni adik dia slow sikit, dia kata almost 2 years, 2 tahun setengah duduk belajar secara PDPR. Jadi kita tak boleh expectation sama dengan kakak abang dia yang zaman normal dulu. Ya, betul juga doktor tu cakap. Begitu juga kelas hari ni. Kalau ada yang tidur ke, tak apa, jangan banding yang sebelum-sebelum ni. Tidur ke, kehadiran ke. Kalau buat lawak, tak senyum seorang pun, betul tak? Sebab tak nampak. Ada kita senyum ke, marah ke, tidur ke. Allah, kelas kita pukul 10 kan? Ada yang on the way lagi, kita mula je lah, insya-Allah. Saya rasa saya sebenarnya, saya sendiri pun, ini kuliah pertama lah saya bersama dengan manusia. Sebelum-sebelum ni bersama dengan laptop je. Betul lah. Jadi malas dah nak datang. Betul. Bayangkan kalau kuliah biasa sejam kan, 10 hingga 11. 11:05 dah boleh minum air dah dengan isteri kat bawah. Dengan kan? Taklah, maksudnya dari segi masa. Subhanallah, antara hikmah. Kalau kuliah kat masjid, habis pukul 9 suku sembahyang Isyak. Pas sembahyang Isyak makan pula. Makan kadang-kadang masjid sedia, kadang-kadang jom ustaz makan kat kedai. Lepas tu 10 balik awal. Nak gerak balik ke rumah lagi. Balik anak-anak dah tidur dah. Satu anak tidur, satu lagi makanan tu. Kalau di rumah ni, iyalah, alhamdulillah lah, sini pun ibu-ibu para isteri ramai. Dari segi masakan, dari segi kesihatan makanan tu lebih baik lah, insya-Allah. Bukan nak kata kat luar tak baik, tapi dari segi masa, antara yang saya kecapi lah. Maksudnya antara hikmah bila di rumah ni. Subhanallah. Dan kalau kuliah kat rumah secara online, kat atas je nampak handsome, kat bawah kain batik. Kain batik, kain melengkang. Subhanallah. So insya-Allah untuk tapi anyway, maknanya bukan kata tak nak datang, tapi sebagai manusia ada rasa gitu. Terus terang saya cakap, dia ada rasa nak kena keluar.
Saya pula memang sebelum PKP lagi memang jenis makhluk perumah. Memang makhluk perumah. Alhamdulillah enjoy. Satu enjoy, satu lagi kita kena adapt lah dengan keadaan. Kalau kita selalu duduk fikir yang negatif, jadi negatif. Dan itulah tajuk kita pagi ni. Untuk sedikit tazkirah pada pagi ni, dan saya rasa mungkin kita sebagai muhasabah, sebagai postmortem sikit lah apa yang kita dah lalui. Mungkin ada ustaz-ustaz yang dah sebut tentang muhasabah ni, tapi saya nak mungkin point of view masing-masing. Muhasabah di sebalik musibah. Dan ini salah satu tajuk bab kecil. Ada buku yang saya rasa pernah saya bawa kat sini, apa khabar hati tu, muhasabah di sebalik musibah. Gini, yang pertama sekali, manusia ada dua kategori. Sepanjang musim Covid, manusia ada dua kategori. Iaitulah kategori positif dan kategori negatif. Ni tak payah buat swab test ni. Ni bukan cerita swab test ni. Bukan cerita positif negatif Covid. Tapi manusia itu sendiri ada yang positif, ada yang negatif. Siapa yang positif, siapa yang negatif, itu kita nak bincang sikit hari ni. Ni bukan cerita positif Covid, negatif Covid. Dan subhanallah, sebelum tu terbalik sistem kan. Terbalik. Kalau sebelum-sebelum ni orang nak positif ke negatif? Semua orang nak positif. Kalau sepanjang Covid, orang siap WhatsApp doa, tolong doakan supaya saya negatif. Betul ke? Nak pergi swab test ni, saya close contact ni, tolong doa ustaz supaya saya negatif. Terbalik. Kalau dulu jumpa bersalaman, sekarang ni jumpa tak boleh salam. Subhanallah. Hebat kuasa Allah. Okey. Jadi manusia ada dua, positif, negatif. Kita nak bincang sikit tentang manusia yang positif, yang kemudian manusia yang negatif, kemudian ada kesimpulan yang kita akan buat nanti. Yang positif, yang pertama sekali, sifat dia menerima hakikat. Wabak yang berlaku, musibah yang berlaku, dia terima hakikat. Life must go on. Kehidupan mesti diteruskan. Yang kita nak bincang hari ni sebenarnya mungkin kita fokus kepada berkait dengan wabak Covid lah, tapi ia juga sama dengan apa-apa musibah yang berlaku dalam hidup kita. Yang pertama sekali, orang yang positif, apa saja musibah yang berlaku, kematian suami, kematian anak, kematian isteri, bisnes kena tutup, kena buang kerja, datang Covid, kereta rosak, apa saja musibah yang berlaku, yang pertama apa sifat tadi? Terima hakikat. Bahkan saya cukup yakin depan saya ni ramai orang yang hidup lebih lama dah, pengalaman lebih banyak sebelum wabak Covid ni, pernah lalui musibah-musibah yang lain dalam hidup. Betul tak? Ada orang mungkin diuji musibah, Allahu Akbar, kematian anak. Ini antara ujian yang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji sedemikian, anak-anaknya meninggal sebelum baginda semua kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Yang lain semua anak Rasulullah meninggal sebelum baginda. Ada ibu-ibu yang diuji sebegitu, maknanya dia dah lalui musibah besar. Mungkin ada musibah kematian suami. Mungkin ada kematian suami itu musibah tak? Sedih tak? Mungkin ada yang diuji musibah kematian isteri. Musibah tak? Sedih tak kalau suami meninggal? Sedih tak? Oi, macam tak berapa sedih ya. Cuba kita tanya orang lelaki orang lelaki kalau isteri meninggal sedih tak? Oh, tengok orang lelaki bagus.
Oh laki memang. Tapi semua senyum dalam. Musibah. Kita pernah lalui. Ada orang, ialah pelbagai bentuk musibah yang pernah dilalui dalam hidup. Tapi kita mungkin kita ambil pada suasana COVID ni lah. Orang positif, jadi ilmu hakikat. Kehidupan mesti diteruskan. Sedih, tak salah. Orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita menangis, tak salah, itu normal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga bila anaknya meninggal, keluar air mata. Sahabat tanya, apa benda ni Rasulullah? Rasulullah pun menangis. Rasulullah kata, ini rahmat. Rahmat kasih sayang yang Allah lontar dalam hati-hati manusia. Allahu Akbar. Mungkin ada di kalangan kita yang ada ahli keluarga dia yang Allah jemput berkait dengan COVID. Dia ada penyakit lain, penyakit jantung, macam mana. Tapi endingnya dengan COVID. Sebenarnya sedih, tak boleh nak jumpa, tak boleh nak hantar ke kubur. Tapi let's say lah itu suami ataupun ayah dia yang selama ni sakit cimani, sakit jantung, go out, darah tinggi, tiba-tiba kena COVID, meninggal. Kan? Sikit je kat ending tu. Kita sedih sebab tak boleh nak urus jenazah, tak boleh nak dekat, kan? Tetapi cuba baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal disebabkan wabak, dia mendapat kelebihan apa? Mati syahid. Maknanya dalam suasana ayah kita tu yang mungkin tak lama lagi meninggal sebab sakit jantung, mungkin tak lama lagi meninggal sebab kecil manis, tiba-tiba Allah pilih dia dapat fadilat mati syahid. Cuma kita je yang tak boleh pergi ke kubur. Kita pergi kubur duduk nangis je. Tapi title yang dia dapat, pilihan Allah itu title yang hebat. Sebab tu orang yang datang kuliah, orang yang dengar, orang yang ada ilmu, dia sedih, tetapi dalam masa yang sama dia boleh terima hakikat. Dia terima hakikat. Ustaz senanglah. Ustaz tak tahu. Ustaz tak rasa. Tak rasalah. Bagaimana kalau ahli keluarga tu tak rasa, tapi sahabat rasa. Awal-awal kita baca dalam Facebook, tiba-tiba dalam grup WhatsApp kita sendiri, tiba-tiba sahabat yang kita biasa duduk makan sekali, duduk sembang sekali, yang duduk gurau dalam grup WhatsApp. Saya ada sahabat saya meninggal baru ni. Duduk dalam grup WhatsApp. Setiap hari selepas subuh, dia yang paling istiqamah. Setiap lepas subuh, dia akan send dalam grup WhatsApp, Assalamualaikum buat para bakal jenazah sekalian. Ini hadis Rasulullah, ini fadilat. Tapi dia punya intro tu, Assalamualaikum wahai bakal jenazah sekalian. Mana saya rasa lama dah kita duduk dalam grup ni. Tiap hari dia send kat grup. Rupanya dia yang jadi jenazah dulu. Subhanallah. Terasa. Dan pagi tadi baru saya dapat berita juga meninggal berkait dengan COVID, pegawai kedutaan Malaysia di Mesir meninggal. Dia ni tahun 2000 dulu, masa saya menjejakkan kaki ke bumi Yaman, dia yang adalah dia bawa saya pergi, pegawai kedutaan Malaysia di Yaman masa tu. Dia bawa pergi rumah dia beri nasihat. Awal-awal saya sampai di Yaman. Tahun 2000. Ni tahun berapa dah? Weh, lama dah. Maknanya saya ni dah tua ke? Tak kira. 20 tahun. Tahun 2000. 2021. Ya Allah. Masya Allah. Cepat masa berjalan. Ya Allah. Mana kalau saya ni pun dah tua, yang depan saya ni.
Ya Allah. Tapi dia pegawai kedutaan. Saya duduk sana, saya nak pergi mengaji talaki dengan syekh-syekh. Ada syekh tu mengajar lepas subuh seorang. Ada seorang syekh mengajar lepas subuh. Kita di Sana'a ni sejuk. Nak pergi kuliah pun pakai seluar track kat dalam, pakai seluar jeans lagi, pakai jubah, pakai jaket, pakai serban, sejuk. Di Sana'a, Yaman ni. Taksi tak ada, tapi dia mengajar lepas subuh. Kita pujuk syekh. Syekh mengajar lepas subuh ni, mengajarlah lepas maghrib. Ramai orang-orang lain nak datang kelas, lepas subuh tak ada taksi. Kamu nak, datang. Tak nak, sudah. Take it or leave it. Dia tak cakap lah take it or leave it. Kamu nak belajar, datang. Tak nak, sudah. Saya beli basikal $100. Saya beli basikal, saya ingat lagi dengan arwah yang meninggal subuh tadi tu. Yang pegawai kedutaan tu. Saya pergi rumah dia, tengok. Cik Zainal, basikal ni Cik Zainal kayuh tak? Kayuh. Masa 2 minggu pertama beli, sekarang tak dah. Saya kata jual kat saya je lah, saya nak bagi ngaji dengan syekh. Ambil lah $100. Dia baik sangat orang. Dia sekarang, baru ni dia bertugas di kedutaan Malaysia di Mesir. Dan dia juga adalah frontliner di Mesir. Frontliner tu dia pergi handle student-student. Kan Mesir ramai pelajar kan. Allahu Akbar. Moga-moga dia dapat fadilat orang mati syahid. Dapat fadilat mati syahid. Jadi balik pada tadi, orang yang positif dengan musibah yang berlaku, dia terima hakikat. Dia terima hakikat. Lalu dia akan sebut apa bila berlaku musibah? Sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tulislah nota tu, bila positif terima hakikat, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada sahabat saya jatuh motosikal. A jatuh motosikal, B datang beritahu, "Ustaz, A jatuh motor." Saya pun sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah tak mati lagi, Ustaz, tak mati. Dia ingat inna lillah ni untuk orang meninggal sahaja. Sedangkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un untuk apa saja musibah. Berlaku kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kuliah-kuliah di masjid dah boleh mula balik. Tiba-tiba kita dengar lepas 2 minggu, sebab orang ramai sangat tak ikut peraturan, pergi shopping komplek, pergi kat tempat air terjun, pergi. Akhirnya tambah balik nombor. Masjid pun tak boleh nak datang balik. Masa tu kita sebut apa? Pun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Dah kelas boleh elok-elok disebabkan ada orang yang tak patuh peraturan di tempat lain, sampai ke masjid pun tak boleh datang. Itu pun musibah. Apa maksud inna lillah? Apa maksud dia? Lama dah sebut kan? Tahu maksud tak? Apa maksud inna lillah? Dari Allah kita datang. Dari Allah musibah datang. Apa maksud inna lillah? Ustaz janganlah tanya. Ceramah dah lah. Sebut lama. Dah sebut-sebut tu. Tahu tak baru kakak tua tu yang kita datang kat rumah pagi-pagi tu, selamat pagi. Petang kita datang, selamat pagi. Ustaz kata kat kita orang baru kakak tua ke Ustaz? Dah saja je nak suruh sakit hati sikit. Inna sesungguhnya kita, lillah milik Allah, bagi Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepadanya, raji'un pasti kembali. Saya terjemah word by word tu. Inna sesungguhnya kita, lillah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepadanya
akan kembali. Inna, sesungguhnya kita, lillahi, bagi Allah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepadanya, raji'un. Siapa kaitan ungkapan ini apabila berlaku musibah? Apa kaitan dia? Kita ni milik Allah. Allah nak buat apa pun, Allah. Dan kita ni kaya ke, miskin ke, cantik ke, hodoh ke, pangkat besar ke, kecil ke, kita ni pasti akan kembali kepada Allah. Jadi, okey. Sebab tu orang beriman, bila dia hadapi masalah, dia sedih, dia hadapi masalah, tapi dia boleh tenang. Inilah hakikat yang dia terima, bahawa kita semua adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Seterusnya, orang yang positif tadi, lain pada dia terima hakikat, dia ada satu lagi. Bersangka baik dengan Allah. Allahu Akbar, bersangka baik. Orang yang bersangka baik dengan Allah ni, dia selalu sebut satu perkataan. Perkataan apa? Alhamdulillah. Lagi? Masya Allah. Lagi? Allahu Akbar. Betul semua tu. Yang saya nak highlight sangat, orang yang bersangka baik dengan Allah, dia selalu sebut, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Husnuzan billah. Dia bersangka baik dengan Allah. Dia sebut apa? Orang yang bersangka baik dengan Allah ni, dia selalu sebut apa? Payah nak dia pakai face ID ni. Kena tengok muka, pakai mask, dia tak kenal kita. Ingat orang lain bila kita pakai mask, bila apa dia panggil, face ID ke benda, password pakai tengok muka tu. Bila kita pakai mask, telefon tak kenal kita, jadi tak on. Okey, jadi apa ni, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Cuba sebut sekali. Cuba semangat sikit. Saya nak dengar orang perempuan saja sebut. Orang perempuan saja sebut. Orang lelaki tak payah. Cuba sebut sekali lagi. 1, 2, 3. Dengar orang lelaki Cuba orang lelaki sekali. 1, 2, 3. InsyaAllah ada hikmah. Boleh tak sekali lagi? Malu kita orang lelaki ni. Okey, 1, 2, 3. Masya-Allah. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Orang yang bersangka baik dengan Allah, dia sentiasa pujuk dirinya. Dia bukan tujuan semata-mata untuk pujuk diri, tetapi sebab dia sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Sama juga dalam bab rezeki, dalam bab kesihatan, dalam bab solution pada masalah hidup. Kita sangka baik dengan Allah. Ada seorang lelaki kaya. Dia ni kaya, dia ni perangai baik, dan dia ni terkenal sangat-sangat pemurah. Suka belanja orang datang. Memang terkenal lah kalau orang datang rumah dia, dia bagi duit kat, bukan saja bagi duit kat anak-anak, kat bapa anak pun dia bagi, kat mak anak. Bukan 10, 50 ringgit, kadang 2, 300. Memang terkenal dia. Orang baik, akhlak baik, kaya-raya, suka derma, suka sedekah. Katakanlah dia minta tolong datang rumah dia sekejap, tolong masak sikit. Datang tak? Ataupun kita yang memang
kerja, contohnya ada orang kerja renovation, dia kata boleh tak tolong datang baiki pagar saya sikit, datang tak? Memang kita tahu, tak tanya pun dah nak bayar berapa, tak tanya, nak tolong ni bersih longkang sikit, dah nak bayar tak, berapa, orang tak akan tanya. Sebab apa? Sebab tahu dia tu dah lah kaya, dia tu dah lah baik. Orang datang saja-saja pun dia suka bagi duit. Kalau dia suruh buat kerja, suruh masak, suruh kemas dapur, longkang ke apa, sudah pasti dia akan bagi. Orang tak akan tanya dah. Sebab apa? Bila dipanggil tu orang terus je datang. Sebab orang tahu dia ni kaya, dia suka bagi. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah memiliki segala-galanya. Kalau Allah Ta'ala nak beri rezeki pada kita, Allah Ta'ala nak bagi kesembuhan anytime. Tapi setakat mana sangka baik kita dengan Allah? Allah boleh beri rezeki. Kita baca dalam doa duha kita, kita baca dalam ayat-ayat Quran, kalau Allah Ta'ala nak beri rezeki, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Tapi setakat mana kita sangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau dengan manusia kita nampak nak sangka baik tadi, patut jangan dengan Allah lebih lagi lah. Jadi dikala musibah, kenapa orang beriman ketika dia ditimpa musibah dia boleh tenang? Sebab dia sangka baik dengan Allah. Lalu dia kata apa? InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Ada orang yang nak datang kuliah hari ni, tiba-tiba kereta rosak, dia frust sangat tak? Sedihlah juga tak boleh masuk kelas. Tapi dia kata apa? Orang lelaki ketika nak pergi sembahyang Jumaat, ada kota, dah lah parking jauh, beratuk jalan tengah panas, beratur tengah panas sampai gilingan penuh dah kota, tak boleh masuk masjid. Marah tak? Senanglah jawab, tak rasa lagi. Tak rasa lagi. Kan, tak rasa tak, parking jauh, waktu jalan beratur sampai gilingan tak boleh masuk. Tapi kalau orang yang positif, dia tahu daripada tempat parking dia berjalan, dia beratur, pahala dapat tak tu? Jalan dah dapat. Dan dia tahu bahawa Allah terima, tak apalah. Allah tahu aku dah beratur, aku dah tunggu. Dan macam mana sekarang? Ini orang yang positif. Positif, dia panggil vibe ke apa? Biar kita ni aura yang sentiasa positif gitu. Ya Allah. Saya ada jumpa seorang, kenalan lah. First time jumpa dia baru ni. Perkataan pertama dia sebut, Ustaz, bosan lah Ustaz, tension duduk dalam rumah Ustaz. Allah. Saya dalam hati saya, Allah. Rumah dia tu berharga, rumah besar. Rumah 3 tingkat besar, kereta dia ada berapa biji. Rumah besar, mana bayangkan dia bayar duit tiap-tiap bulan untuk rumah yang dia duduk tu. Hasil yang dia dapat apa? Bosan lah, stres lah. Saya rasa kesian. Kita kalau cuba kena balik, Ustaz senanglah cakap. Ya, life must go on. Kehidupan kita mesti teruskan. Kita kena terima hakikat musibah yang sedang berlaku ni, wabak ini. Kita terima hakikat. Tapi orang yang nanti kita akan bincang orang negatif lah. Tapi positif dia opposite pada negatif lah. Kan? Ada ini. Saya rasa Allah kesian kat dia ni. Pitih bayar banyak, tapi yang dia dapat bosan, stres. Ustaz tak faham keadaan Ustaz. Kita selalu pergi bercuti. Berapa lama dah Ustaz kita tak pergi naik Cameron Highland? Berapa lama dah kita tak pergi Langkawi? Berapa lama dah kita tak terbang ke Bali? Ya, tak apalah. Bukan kita je, orang lain, seluruh dunia terkesan. Kan? Jadi, bila kita ni bersangka baik dengan Allah, kita akan mencari-cari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kita akan jumpa. Okey.
setahun setengah saya nak tanya yang ada dalam kelas ni, yang kita dah lalui, ada tak jumpa hikmah-hikmahnya? Antaranya boleh luangkan masa banyak baca Quran. Sebelum Covid tak baca Quran? Baca, tapi sekarang sebab urusan di rumah dia ada peluang untuk baca banyak. Okey, lagi? Boleh masak. Alhamdulillah. Oh, betul. With kids. More time with kids. Communication. Really, communication ke masing-masing dengan gadget? Alhamdulillah. Kita more time untuk ada bonding dengan anak-anak, dengan kids. Boleh communicate dengan dia. Boleh tadi masak, boleh makan sekali. Boleh sembang-sembang, nonton TV sekali. Boleh kalau main, ikutlah mungkin. Create game, carrom, apa-apa. Ya. Saya sempat juga beli meja pingpong satu. Main lah, letak kereta kat luar, letak kat situ. Kadang lawan dengan isteri, kadang lawan dengan anak, kadang. Boleh lah. Betul, more time with kid. Lagi, antara hikmahnya apa dia? Kalau saya sendiri, Allahu Akbar. Dua kali Ramadan. Dua kali Ramadan dapat khatam tadarus dengan isteri dan anak-anak. Oh, kalau sebelum ni Ramadan, maksud saya tadarus dengan keluarga, isteri dengan anak-anak. Maknanya dua kali kita boleh khatam. Bahkan lepas khatam tu kita sambung lagi sampai sekarang. Adalah ada 6 kali khatam sepanjang setahun setengah. Sambunglah. Saya, anak lelaki, anak perempuan, isteri. Yang lain tu kecil 2 orang. Baca sampai betul muka orang lain. Tengok tadarus, kita sambung tadarus sampai malam tadi. Kita tadarus. Cuma kadang-kadang ada hari isteri uzur, tinggal saya, lepas tu anak lelaki seorang, perempuan seorang. Lepas tu sekarang ni yang lelaki dah duduk asrama dah, tahfiz dia. Saya, isteri dan anak perempuan 3 orang. Kadang-kadang isteri uzur, anak perempuan pun uzur, saya pun uzur samalah juga. Jomlah kita pergi makan kat dapur lepas maghrib. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia mungkin itu kalau sebut baca Quran tadi, bonding time. Lagi apa lagi hikmah yang kita jumpa? Solat on time. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni mungkin kita sibuk dengan urusan kerja, rushing situ ke sini. Lagi? Alhamdulillah banyak puasa sunat. Saya payah sikit nak puasa sunat duduk kat rumah ni. Berjuang jugalah, tapi alhamdulillah lah. Lagi? Qada salat. Lagi? Kita orang lelaki ni apa hikmah dia? Jadi imam, alhamdulillah. Zuhur asar, alhamdulillah. Maghrib isyak, alhamdulillah jadi imam. Lagi? Kilo bertambah tak kilo? Appreciate apa yang ada dalam peti ais. Ya, betul. Hikmah. Lagi apa lagi? Bercucuk tanam. Oh, dekat rumah tu. Ada masa kita create activity. Alhamdulillah. Apa? Tak miss My Quran time. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi? Apa? Online? Kuliah online. Oh, itu pun saya kalau sebelum PKP memang macam ni lah. Kalau kuliah, letak wacak telefon, letak kita kuliah. Tak pernah saya peduli kepada orang-orang yang komen. Mana yang attend kelas lah. Dah kita kuliah kan? Takkan kita sambil kuliah tengok komen lagi. Tak. Tapi sepanjang setahun setengah kita engagement dengan orang yang menonton tu. Dan subhanallah, PKP bermula Mac 2020. Sebulan saya personally jadi bengong kejap.
tak khutbah, tak kuliah, batal kuliah subuh lah. Kita biasa dengan masyarakat. Tapi slowly, mula-mula pacak telefon dulu. Oi, buat kuliah live je lah. Tapi bila kuliah, kan sekarang ni ada berapa orang ni? 70 orang katakan. Tapi bila kita buat kuliah online, kadang 3,000, 5,000, 20,000. Lepas kita habis kuliah save, dia orang tengok lagi. Dan yang lagi seronok, saya mula baca komen. Dari mana ni yang sedang menonton? Ini kita buat live ke rakam saja ni? Ada live. Yang menonton live cuba tulis kat ruangan komen. Menonton dari mana? Kita pun tengok. Uish, aku kat Shah Alam. Dari Johor, dari Singapura ada, dari Brunei ada, dari Perlis, dari Terengganu. Oh, subhanallah. Dan ada kuliah-kuliah yang orang Malaysia dari Doha tu, Qatar, ada dari Melbourne, ada dari California. Subhanallah. Ini antara hikmah. Dan ada yang saya jumpa, dia kata, Ustaz, kami sebelum ni memang tak sempat nak pergi kuliah-kuliah sebab kerja. Sekarang bila work from home, boleh sambil scroll, tengok online, dia pula jadi orang yang istiqamah dalam majlis ilmu. Sehingga ada nama-nama yang saya memang ingat nama dia. Ni dari negeri ni dari ni. Nama-nama yang aktif komen. Lagi seronok, dia orang yang duduk menonton online ni bersilaturahim pula. Tak kenal, tak pernah jumpa. Tapi orang ni hantar kepuk lekor kau ni. Orang ni post makanan ni. Orang ni post buku. Yang ni post sejadah. Yang ni silaturahim. Subhanallah. Saya tanya, kata, akak kenal ke ni? Tak Ustaz, jumpa kat kelas Ustaz ni lah. Sebab kadang-kadang kita bergurau. Yang komen tu kita gurau-gurau sikit. Subhanallah. Antara hikmah. Sebab tu, kita jadilah orang yang positif. Kita hadap realiti. Kita cari hikmah-hikmah. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Saya dulu awal-awal PKP kita, saya semua tahu bila saya duduk berniaga kan, berniaga Habatus Sauda, olive oil tu, madu. Biasa ada program di pejabat-pejabat, kita buka booth. Alhamdulillah. Uish, bila PKP ni mana ada dah program-program. Duduk depan laptop je kat rumah. Tapi subhanallah, rupa-rupanya musim PKP ni lagi meriah. Habatus Sauda kan, Habatus Sauda, orang olive oil, benda tu untuk imun badan. Dan subhanallah memang lagi banyak rupanya. Kita terkejar-kejar dengan kilang, tunggu kontainer pula lambat sampai. Bukan nak cerita ni, tapi maksudnya hikmah yang kita jumpa. Di peringkat awal kita rasa suspend, tapi ejen subhanallah. Dan yang kita gembiranya apabila dapat feedback lah. Alhamdulillah Ustaz, lengah-lengah badan, selega nak solat. Alhamdulillah Ustaz, masalah resdo, anak saya dah settle. Anak perempuan saya ada masalah sesungut masa period itu, tak ada sesungut dah sekarang. Jadi kita rasa alhamdulillah dapat feedback. Yang masa uzur sakit itu kan, sesungut. Tak ada dah sekarang, dia kata sesungut tu. Alhamdulillah. Mana kita kata, oh ni bakal hikmah. Aku ambil order je sekarang, tak payah dah pikul-pikul barang. Subhanallah. Cari hikmah. Orang berniaga cari. Ada kawan-kawan saya yang berniaga, ada yang remain, ada yang tutup kedai. Ada yang divert, tukar bisnes lain pun ada. Dan rupanya bisnes lain tu, dia ni lagi kaya lagi sekarang pada dulu. Ini antara hikmah. Ada yang terpaksa tutup terus pun ada. Ada yang restoran tak boleh berniaga Ustaz, dia buat delivery. Lepas tu dia buat frozen. Apa orang yang sangka baik dengan Allah sebut? InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Itu yang kita kena cari renung. Saya ada satu program dengan majlis perbandaran, ada staff berapa orang tah. Online lah. Bila saya tanya, dia kata, Ustaz, semayang jemaah suami isteri makan sama-sama itu biasa Ustaz, baca Quran itu biasa, itu hikmah biasa je Ustaz. Tuan, apa hikmahnya Tuan yang lalunya? Ustaz, Covid punya pasal, saya telah berjaya berhenti merokok Ustaz. Saya kata, macam mana bang? Ustaz, saya
mai jemaah dengan isteri dengan anak-anak. Saya duduk lepak dengan anak isteri. Saya duduk makan dengan anak isteri. Saya duduk aktiviti mai carol dengan dia orang. Tapi saya ni setengah jam saya akan hilang sekejap. Saya akan keluar kat depan rumah kat pasu bunga. Saya duduk isap rokok. Tu saya masuk balik. Setengah jam saya pergi kat pasu bunga isap rokok. Setengah jam saya pergi kat pasu bunga isap rokok. Dan saya nampak anak-anak saya memang tak selesa. Mungkin baru saya. Isteri itu dah, orang panggil apa? Dah lali dah. Immune. Dah lali dah. Dia kata, saya rasa saya ni macam seorang yang beli kereta cantik sebuah. Sayang kat kereta ni, saya pergi basuh. Saya pergi, kereta polish, cantik-cantik. Lepas tu saya balik, saya tahu dah sini ada burung berak. Selalu saya di parking bawah ni, burung berak kat kereta saya. Saya rasa yang burung berak ni saya lah yang isap rokok tu. Mana saya dah buat cantik dah Ustaz dengan isteri, dengan anak-anak, hidup sekali. Isap rokok je. Saya rasa saya ni macam begitulah keadaannya. Habis bang? Sehinggalah sekali itu memang saya rasa bersalah sangat. Saya suruh anak saya tolong ambil rokok untuk saya. Dan anak saya dah ayah suruh ambil lah. Tapi saya nampak sangat body language dia yang sangat-sangat nak marah tak selesa. Tapi ayah suruh ambil je. Saya cukup terkesan Ustaz. Subhanallah daripada anak. Lepas tu saya berhenti rokok Ustaz. Lagipun setiap kali nak pergi beli barang, masa nak bayar tu saya kena beli rokok kat tempat lain. Isteri saya pula ada kat sebelah. Payah nak pergi beli rokok ni. Ya, tak. Jadi berhenti rokok. Covid punya pasal. Dan dia kata sekarang, setiap kali saya kalau terserempak duduk dengan kawan-kawan, orang yang isap rokok, saya rasa terlalu busuk bau. Saya tak boleh bau dah. Dan sekarang ni baru saya faham. 25 tahun isteri saya duduk bau ni lah saya selama ni. Oh, itu hikmah Covid. Saya siap jemput dia buat satu sharing live 1 jam, tapi jadi 1 jam setengah. Terima kasih Covid, selamat tinggal rokok. Kita buat program live online, sharing dia lah. Subhanallah. Bagi orang yang bersangka baik dengan Allah, dia akan cari hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ada orang pindah USJ. Ni dari USJ semua ke ataupun ada dari luar USJ? Ada dari luar? Dari mana? Bukit Jalil. Lagi? Puchong. Shah Alam. Dari? Bukan USJ? USJ. Dari? Tak apalah. Dulu duduk kat lain. 15 tahun yang lalu Ustaz, saya pindah USJ ni. Jumpa kelas. Asas ini. Dan maksud saya, ada orang yang sebelum ni ditinggal kat lain. Mungkin kena terpaksa pindah rumah, suami pindah tempat kerja, jadi duduk sini. Hikmahnya apa? Jumpa kelas. Duduk dalam kuliah ni. Ada orang yang baru ikut kuliah ni baru 2 tahun. Ada orang yang baru 5 tahun. Ada orang yang baru kali pertama. Tapi mungkin ada hikmah-hikmah yang melorongkan dia jumpa kawan, dapat reminder, dapat maklumat, dan jadi datang kelas. Asalnya ada masalah lain, tapi insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Ada orang jatuh sakit, menyebabkan barulah dia appreciate isteri dia lepas jatuh sakit. Ada orang lepas kena tipu di partner bisnes sendiri, barulah kena sejadah lepas kena tipu 5 juta gitu. Jadi kita kata insya-Allah ada hikmah di sebalik. Ada orang dia cukup rajin datang kuliah, tapi setiap kali dalam kuliah dia akan tidur. Insya-Allah cepat je sama. Apalah hikmahnya, dia dapat pahala juga. Tapi janganlah kita salah guna. Kita fitnah orang, kita tak bayar hutang orang. Dulu janji nak bayar, ni dah 3 bulan tak bayar-bayar lagi. Kenapa ni? InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Jangan kita salah guna. Kita salah guna kan. Tapi once perkara itu sudah berlaku, baru kita sebut perkara ni. Bukan kita nak buat silap. Belakang rumah kita tak pernah kemas. Suami balik serabut je, tengok rumah tak kemas, anak tak terurus. Kenapa macam ni? Bang,
Ada hikmah di sebalik segala-galanya ini. Jangan kita salah guna. Jangan kita salah guna. Tapi jadilah orang yang positif. Satu lagi saya nak sebut, orang positif ikhtiar. Tadi dia terima hakikat, dia sangka baik dengan Allah, dia ikhtiar. Kita cuba spesifik dalam wabak COVID yang sedang berlaku ini. Ada 4 ikhtiar. Ada 4 ikhtiar. Nombor 1, vaksin. Ini ikhtiar. Siapa yang tak vaksin lagi? Ada yang anti vaksin sini? Tak vaksin tak boleh masuk? Selesai masalah. Saya nak ajak, mungkin ada yang sedang menonton live yang ada di sini. Nak vaksin ataupun tak vaksin ni kan? Soalan saya, kita nak ikut siapa? Cuba kita letak seorang tokoh. Saya ambil senang lah. Tak payah politik, tak payah apa. Kita letaklah sebiji Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebiji pula dah. Kita letaklah seorang. Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bekas Menteri Agama kita. Dr. Zul Bakri. Dia orang alim kan? Agak-agaknya ilmu saya, ilmu kita semua dengan dia, jauh lebih hebat ilmu dia. Solehnya, jauh lebih soleh dia. Connection, maklumat-maklumat daripada pakar perubatan, doktor, orang-orang yang sayang kat dia. Isteri dia pun doktor. Tak payah dengar taklimat luar. Dalam selimut je boleh bagi taklimat. Dia vaksin tak? Vaksin. Dah kita nak ikut siapa atas dunia ni? Kita nak ikut Facebook. Dah ustaz, ni ada bukti, ni ada orang lepas ni kena. Dah Dr. Zul tak tahu ke semua ni? Sebab apa dia biarkan diri dia kena vaksin? Ikhtiar. Dia tak tahu ke hukum. Ada boleh sebut ke babi sini? Sebut babi je lah. Sebab kalau sebut khinzir tu macam tak berapa babi je. Dia kurang kebabian dia. Jadi takkan Dr. Zul tak tahu hukum hakam? Takkan Dr. Zul tak ada orang brief dia? Dan kita nak ikut siapa? Oh, kita baca dalam Facebook, ustaz ni bukti ni. Dah Dr. Zul tak tahu? Sebab kadang-kadang sekarang ni, tanyalah yang kerja di hospital. Lepas tu ada keluar TikTok, nurse joget. Sebab apa? Release. Selama ni stres dia orang dengan pakai PPE all the way. Sekarang ni ward ICU dah banyak dah yang tutup. Kalau ada yang kena pun stage 1, 2. Ya. Alhamdulillah, ini ikhtiar. Tak payah marah lah kalau tengok ada nurse duduk joget. Biarlah dia happy. Jangan dia buka aurat dah. Ya. Sebab kalau stresnya dia. Allahu Akbar. Saya pernah syuting baru ni, masa tengah COVID tu saya syuting. Dalam syuting tu saya kena pakai baju PPE. Berlapis-lapis pakai. Saya kata Allah, kita nak buat rakaman pakai ni sejam pun rasa. Bayangkan dia dari pagi sampai petang. Jadi kita faham lah kalau dia happy sangat tu, biarlah, bismillah lah. Nak bagi tahu ini ikhtiar. Kadang-kadang ada dalam grup-grup parent, PIBG, guru sekolah ni bila nak pergi pada anak-anak, proses seterusnya untuk anak-anak. Ada seorang dua yang bawa vibe yang negatif ni. Allahu Akbar. Kita bukan nak bergaduh, kita bukan nak apa, tapi biarlah kita jadi orang cerdik. Kita ikhtiar. Quran beritahu apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu, pakar, kalau kamu tak tahu. Jadi, ustaz ada betul sah, lepas injek vaksin meninggal. Tak apalah dah sampai masa dia. Yang tak injek berapa ramai yang meninggal? Injek dah kita ni pun tak kena COVID pun akan meninggal tak? Meninggal juga. Ada yang meninggal accident, ada yang meninggal sakit jantung, ada yang sambil dengar kuliah dia meninggal. Orang ingat dia tidur punya meninggal. Oi, ustaz, contoh lain ada tak? Okeylah, contoh lain lah. Jadi maknanya memang
Berlaku. Tapi sebab tu kita sebut apa tadi? Ikhtiar. Allahu Akbar. Tak payah balah lah bab ni. Ikhtiar saya kata ada berapa tadi? 4. Yang pertama, vaksin. Yang kedua, patuhi SOP. Distancing, sanitizing. Saya tak selesa nak kuliah pakai mask ni. Tapi dari segi disiplin, kemungkinan kalau ada di speaker di mic ni, orang lain yang duduk cakap, ada kat sini kalau saya buka pun, kita cubalah ikhtiar. Dia ada satu istilah. Berani, jangan bodoh. Penakut, jangan bodoh. Maksudnya apa? Maksud kita ni kalau berani pun, silakan berani, tapi janganlah berani bodoh. Jagalah keselamatan diri. Penakut, jangan penakut sampai tak boleh nak datang kelas. Jangan penakut bodoh sampai tak boleh nak berurusan, nak pergi pasar pun tak boleh. Apa istilah dia? Berani, jangan berani bodoh. Takut, jangan takut bodoh. Dan saya tak kata yang tak pakai mask masa kuliah ni berani bodoh. Tak. Masing-masing lah. Masing-masing dengan cara masing-masing. Apa ikhtiar yang kedua? Patuhi SOP. Okey. Patuhi SOP ni bukan kerana takut JAIS batalkan kelas. Bukan kerana takut viral. Bukan kerana, tapi kerana Nabi pesan la darara wa la dirara fil Islam. Tak boleh kamu biarkan diri kamu kena mudarat. Tak boleh kamu bagi mudarat pada orang lain. Itu kita patuh SOP. Bukan patuh sebab AJK masjid. Bukan patuh sebab JAIS. Sebab Islam larang kita biarkan diri kita kena mudarat. Kita patuhlah jaga. Ada orang, dia bergambar. Okey, nak bergambar. Okey, nak ambil gambar. Nanti viral. Jaga. Dah. Okey, satu lagi. Yang ni jangan viral. Buka mask, rapat. Gambar. Perasan tak? Dan yang ramai kena kadang-kadang jangkitan yang berkait dengan adik-beradik. Ia berkait dengan rakan-rakan yang rapat. Jadi, jangan tidak ada sebarang niat. Saya pernah ada satu program, hari tu masa yang on sekejap, lepas tu ada program. Ustaz nak bergambar Ustaz? Kalau nak katanya kita tak apa selesa lagi lah nak bergambar, tapi tak apalah ra'i kan. Dia main duduk dekat kita. Dia dekat, okey gambar. Ustaz saya positif ni, tak apa ke Ustaz? Aku dalam hati, ya Allah. Dia dekat dah, kamera ready dah. Saya kata bismillah lah. Dalam hati ni, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahilladzi la yadurru. Iyalah, maknanya ketika ini beranilah kita, tapi tak bolehlah berani bodoh. Baca doa. Tak bolehlah takut juga rasa, tapi tak bolehlah takut bodoh. Pergi. Faham tak? Pada saat ini kita jadi berani tapi doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Lepas tu takut. Kalau takut bodoh, saya akan halau lah dia. Tapi tak boleh lah juga bodoh. Tawakal lah, ya Allah, jaga air muka dia juga. Tapi boleh duduk sebelah kita. Ustaz, saya positif ni Ustaz, okey ke? Okey. Tak, ya, itulah. Itu yang saya pelik tu. Allahu Akbar. Jadi hari ni tak ada bergambar Allah. Jadi patuhi SOP bukan sebab peraturan, sebab agama kata tak boleh biarkan diri kita mudarat, tak boleh kita memudaratkan orang lain. Itu ikhtiar. Berapa dah? 2. Yang ketiga, ikhtiar. Carilah apatah lagi kalau yang dah sampai pangkat nenek. Carilah suplemen. Makanan-makanan untuk kuatkan immune sistem kita. Saya cukup terasa sebab memang saya duduk berniaga, habat soda, madu, zaitun. Alhamdulillah.
antara hikmah COVID ni, jadi masyarakat kita ramai yang back to sunnah ni. Dan ada yang duduk beli pun, kita pun tak tahu. Lepas 2 minggu beli, order lagi. Dia kata, baru lagi order ni. Sebenarnya Ustaz, masa saya order baru ni tu, saya baru dapat result, saya positif. Dan Alhamdulillah, bila makan bersodak ni, gejala-gejala, batuk, sakit badan, Allah Ta'ala bagi hilang. Yang saya beli baru ni pula, jiran saya kena, nak bagi kat jiran. Saya kata, Alhamdulillah. Biar kita memberi manfaat pada orang. Alhamdulillah. Carilah, tak kisahlah masing-masing. Cari masing-masing punya ikut keselesaan. Ada orang immune system dia kena makan kacik Fatimah. Ada orang di immune system makan bersaudak, ada orang makan madu, ada orang pelbagai lah. Saya pun tak tahu banyak sangat elang-elang orang buat. Masing-masing. Tapi carilah, ada orang makanan-makanan dia bawang putih. Ada bawang putih, ada yang cengkeh. Masing-masing lah. Tapi ini juga termasuk dalam ikhtiar. Sama ada secara tradisional, ataupun dia nak cari produk-produk yang dia confident, yang dah ada proven, silakan. Alhamdulillah. 3. Yang keempat, ikhtiar yang keempat apa dia? Doa. Yang kita lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit ke, musibah ke, apa ke, inna lillah. Apa maksud tadi? Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali pada Allah. Doa. Tak boleh doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Ini saya nak share satu. Sebab yang datang kelas ni memang keluar dari rumah datang kelas. Rasulullah ajar satu doa yang very, very simple. Yang mana Rasulullah kata, siapa bila dia keluar rumah, dia baca doa ni, akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat hidayah, telah cukup bagimu, dan kamu akan dilindungi. Lalu syaitan akan mengelak daripada bertembung. Wa tanahha anhu syaitan. Syaitan akan tanahha. Tanahha ni apa maksud tanahha? Tanahha gini, dia selalu datang kuliah. Lepas tu hari tu sekali, dia pergi shopping komplek. Dia nampak ustaz. Tapi pakaian dia tak macam waktu kuliah kat shopping komplek. Pakaian dia macam nak pergi pucuk-pucuk kat shopping komplek. Dia pun takut jumpa ustaz ni, dia pun dah bahasa Arab dia panggil tanahha. Mengelak lah. Orang yang baca doa yang saya nak share ni, Rasulullah kata kalau dia keluar rumah dia baca doa ni, syaitan akan tanahha. Mana syaitan akan mengelak, tak nak jumpa dia. Dan doa ni cukup senang. Jangan bimbang. Saya yakin semua ingat. Dia baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masa keluar rumah tu, Ustaz, habis nak baca doa naik kenderaan, baca lah. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sama ada nak datang kuliah ke, nak pergi pasar ke, nak pergi hantar anak kindergarten ke, nak balik tengok mak ke, nak ke mana-mana ke, bila keluar tu, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baca. Nak datang rakam video, nak ambil video, nak buat live ke, nak datang tugas kat masjid ke, baca. Baca doa tu. Syaitan akan tanahha. Tanahha tadi maksud apa? Syaitan mengelak, tak nak jumpa kita. Allah. Apa? Baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Okey. Apa? Kuat sikit. Nak sambung? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Okey. Pukul 11 dah. Boleh saya sambung sikit lagi? Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan orang yang negatif.
Orang negatif. Orang negatif sifatnya opposite pada yang pertama tadi. Apa dia? Dia tak boleh terima hakikat. Dia sentiasa bersangka buruk. Dia sentiasa menyalahkan orang lain. Dan dia sentiasa mencari excuses. Oh, ini orang yang negatif. Negatif. Dia macam tak boleh terima. Saya tak boleh terima lah hakikat. COVID ni sebenarnya tipu je. Saya ada beberapa kenalan yang pegang teori kata COVID ni tipu, tak boleh percaya, tak payah vaksin ni semua dajal. Lepas tu dia positif. Dia positif COVID, sesak nafas, oksigen drop. Kita pergi hantar batu saudat kat dia, paksa makan, alhamdulillah dia makan. Dan selepas satu tempoh masa, alhamdulillah boleh potong gelang. Perkataan pertama yang dia sebut pada kawan-kawan lepas jumpa, lepas sihat, dia sebut apa? Yang belum vaksin, pergi vaksin lah. Ada 2-3 orang yang macam ni. Kenalan saya lah, yang saya kenal, yang tak kenal tak tahu. Cari, lepas keluar tu pergi cari tempat vaksin, terus vaksin. Saya kata alhamdulillah. Mungkin cara ini Allah Ta'ala nak buka hati dia. Dan alhamdulillah lah, kita syukurlah dia sihat tu. Selama ni kita suruh ikhtiar pun supaya tak kena. Alhamdulillah. Jadi orang yang negatif, dia tak terima hakikat. Omong je duk kata teori tu, teori ni dan sebagainya. Ya, kalau teori pun, kalau pandemic pun, kalaulah created, kalaulah wabak yang berlaku sekarang ni dibuat, dirancang, ya, tapi it's happen, it's real. Dia berlaku. Kalau itu dirancang pun tak apalah nak pegang teori dirancang, tapi benda tu berlaku, kita kena ikhtiar lah. Reality. Tak boleh terima hakikat, tak boleh terima hakikat duduk kat rumah, tak boleh terima hakikat. Dah dia selama ni duduk kerja, tiap-tiap hari keluar kerja ni, tiap-tiap hari tengok muka suami. Dia kata, saya Ustaz, kat dalam rumah pun saya suruh suami pakai mask. Sebab apa? Boring dah tengok muka dia. Oh, kesian kat dia. Dah sebab lama ni pergi kerja kan, ni tiap-tiap hari tengok, sepanjang hari tengok. Boring dah tengok, dia duduk main telefon je Ustaz. Kesian kat dia. Negatif. Itu yang saya kata tadi, menyalahkan. Kalau kita duduk kat dia ni, semua orang salah. Polis salah, kerajaan salah, menteri salah, doktor salah, cikgu salah, AJK masjid salah, suami dia salah, isteri dia salah, jiran, semua orang salah. Ini orang yang negatif. Bermata lalat, cari taik je, cari yang negatif je. Jadilah kita mata lebah cari, lebah tak cari madu, lebah cari bunga. Hasilnya madu. Ya, cepat madu. Ya. Lebah dia cari bunga yang cantik, yang wangi, yang indah. Sebab tu hasilnya madu yang sehat, yang sedap. Tapi orang yang negatif, dia akan cari salah orang. Ni apa ni pejabat agama buat jumlah banyak ni je, jumlah orang boleh pergi masjid. Ni apa ni nak datang surau pun kena cek ni. Ni apa ni susah satu laluan. Ni apa ni nak keluar pun kena keluar sama-sama. Ni salah belaka orang. Semua salah. Ada tak jumpa orang macam ni? Ramai ke sikit? Macam biasa jadi mangsa je. Kalau kita duduk dengan dia, bahkan kalau kita mesej WhatsApp je, ataupun kalau dia dalam grup WhatsApp yang dia post tu, yang negatif. Negatif. Kata, ya Allah. Ni manusia. Janganlah kita jadi orang yang negatif ni. Ya. Menyalahkan. Satu menyalahkan, satu lagi excuse. Semua alasan. Kenapa tak kerja? COVID. Kenapa tak bayar hutang? COVID. Kenapa? COVID. Alasan. Kenapa tak semayang? COVID. COVID juga. Alasan. Tak bayar sewa rumah. Tak COVID. Berapa ramai landlord kat sini? Ada tak tenant yang tak bayar? Yang kita sakit hati, yang dia tu duduk post, makan sedap, order ni. Hutang tak bayar, sewa rumah tak bayar. Bil elektrik tak bayar. Landlord tahulah penyakit ni. Yang ada shop lot, ada kedai. Dia sewa kedai, dia meniaga. Tapi sewa kedai tak bayar.
Excuses, mencari alasan je kerja dia. Ya Allah, ya Allah. Ini manusia yang negatif. Kenapa tak buat homework? Kenapa tak boleh belajar? Kadang-kadang dekat budak-budak pun ada juga. Kita kena pastilah. Tak nak masuk kelas, tak nak belajar. Menyalahkan. Ada parent yang kerja dia menyalahkan cikgu je. Kita kena faham juga, cikgu-cikgu ni mereka berusaha. Allah Akbar, untuk anak-anak kita. Tak dinafikan, ada cikgu yang ambil mudah, mengajar sambil lewa, ada yang macam tu. Tetapi pihak sekolah, cikgu-cikgu, mereka berusaha. Kita sepatutnya, yang parent ini, kita kena support pihak sekolah. Kita kena kerjasama. Macam ceramah PIBG lah pula. Tapi gitulah, di mana-mana akan ada manusia yang negatif ini, manusia yang sering menyalahkan orang di sekeliling, manusia yang sering mencari alasan. Sebab itulah kita katakan bahawa apabila berlaku musibah, ia adalah satu tamhis. Apa dia tamhis? Tamhis ni maknanya, mudah bahasa kita, examination. Ada yang lulus, ada yang fail. Ada yang lulusnya markah rendah, ada yang lulus tapi flying colours, markah dia tinggi. Ada yang gagal. Sebab tu ada yang bunuh diri. Allahu Akbar. Ada yang bercerai. Allahu Akbar. Ini musibah fauqal musibah. Musibah di atas musibah. Na'udzubillah. Kau Ustaz dah cakap tadi, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Jadi bercerai ni adalah hikmah di sebaliknya. Ya, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Ada hikmah. Ada hikmah. Tapi masing-masinglah dia berbagai peringkat. Jangan sebab nak bercerai tu, tak nak cari penyelesaian, kita kata ada hikmah dah. Sebelum bercerai tu, cuba cari penyelesaian, cuba taubat, cuba saling menghargai, cuba saling cari salah sendiri. Jangan harap lah Ustaz nak mengaku salah. Dah bercerai, ada hikmah lah sebaliknya, kita kata. Jadi gitu kaedah dia. Ya, masing-masing dengan keadaan masing-masing. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit. Hari ni kita sembang-sembang je hari ni. Tapi moga-moga ada manfaat. Jangan lupa amal doa yang Rasulullah ajar tadi. Ada yang tanya tadi, Ustaz bawa dah batu sauda zaitun, saya bawa. Dan antara hikmah yang alhamdulillah, kami ada parent yang minta, Ustaz, kami dah amal batu sauda, alhamdulillah. Macam mana anak-anak Ustaz? Anak-anak susah nak pujuk mereka amal ni batu sauda. Dia orang musim-musim sekarang. Alhamdulillah, awal tahun baru ni 2021 bulan Februari, saya dan isteri kita cuba buat sikit satu produk habatu sauda. Kita campur dengan madu, dengan kurma, dengan delima. Kita buat dalam bentuk sachet tu, khusus untuk anak-anak, supaya budak nak pujuk budak-budak makan, dia rasa sedap. Saya dengan isteri kata, biarlah isteri saya yang semangat sangat, bang, kita buat bang untuk budak-budak bang. Saya tak apa nak confident. Kata orang beli tak ni sebab mahal. Sebab bila gabung kurma lagi, madu lagi, delima lagi, jadi kosnya mahal. Tak apa bang, kita buat, kita niatlah biar memudahkan orang. Yang tak mampu dia makan batu sauda kapsul tu. Subhanallah. Dah 3 kali dah ambil dengan kilang, restock. Bulan 3, bulan 7, baru ni bulan 9. Cerita live pula, saya tak cerita kat lain ni. Maksudnya, rupa-rupanya ramai orang yang perlukan benda tu. Sebab yang beli kapsul batu sauda zaitun, orang dewasa senanglah makan, telan. Tapi yang sachet ni untuk anak-anak. Dan yang saya sangat-sangat seronok bila dia orang bagi feedback, makan yang sachet ni, anak-anak yang demam cepat kebah, pagi-pagi yang berhingus tu alhamdulillah kurang. Dia yang terbaru-baru ni ada masalah ulcer. Dia tulis apa? JSS, Johnson Stephen Syndrome. Ada satu penyakit, jadi ulcer lah, kering lidah, dalam tekak, nak cakap. Alhamdulillah dengan ikhtiar ni dia makan, saya panggil habatu sauda Brainy Kids. Dia bilang makan yang Brainy Kids ni, dia bagi feedback, Allah bagi kesembuhan ulcer budak tu. Dia kata alhamdulillah lah kak, terlihatlah apa yang Rasulullah janji. So itu Brainy Kids. Alhamdulillah. Tapi
Masalahnya lepas pada saya duk jual yang Brainy Kids ni, ramai juga parent yang tanya, untuk mak ayah tak ada ke ustaz yang dah sachet? Saya kata dah ada kapsul kan. Dia kata ustaz buatlah juga, dan kita buat. Kita buat satu formulasi, kita panggil Immunergy. Bahasa Saudah Immunergy. Dan kita pun cuba, dan subhanallah ada feedback yang cerita tentang resdung, cerita tentang yang sesungguh tadi, yang makan yang sachet tu. Jadi sekarang ni saya dah ada pilihan. Yang masa period tu sakitnya. Itulah. Jadi sekarang ni ada pilihan. Orang nak makan sachet, tapi yang sachet tu kita letak pomegranate apa ni? Pomegranate. Yang ada 5, dia baik juga untuk kulit dan sebagainya. Jadi ada pilihan sekarang. Orang nak makan kapsul boleh, yang nak secara sachet boleh. Jadi saya ada bawa sikit tu, kalau ada yang rasa nak teruskan kapsul macam biasa, boleh macam biasa je. Tapi memang saya showkan sangatlah sebagai ikhtiar kita. Dan untuk maklumat, tentang batu saudat ni tak kisah dengan saya ke ustaz-ustaz lain pun ada yang jual kan. Yang penting kita istiqamah amal. Yang penting kita istiqamah. Wallahu alam bissawab. Sekadar ini untuk pagi ini. Moga-moga kita jumpa lagi dalam masa-masa akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang nak tengok batu saudat tu, jangan berasak-asakkan sekat. Jaga SOP. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.